Okay, so hari ni kita belajar tentang bab ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, so sebelum ni awak dah pernah belajar masa awak tingkatan 1 ke? Tak silap, tingkatan 1. Okay, so kalau awak pernah tengok gambar ni kan, dia kata had ketinggian terowong sebanyak 4.75. So maknanya itu yang paling kalau kita nak tulis ketinggian dia mesti kurang daripada 4.75 kan. Sebab kalau dia lebih ataupun dia sama dengan, bermakna dia tak lepas untuk masuk terowong ni. So itu salah satu kegunaan dalam kehidupan seharian lah, ketaksamaan linear ni. Okay, kita tengok contoh satu . Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan. So bila awak dah baca, mula-mula bila awak baca soalan, awak kena keluarkan dulu maklumat. So dia kata ada buku rujukan dan buku latihan. Okey, buku rujukan, buku latihan. So dia kata harga sebuah buku rujukan adalah 14 dan harga sebuah buku latihan adalah 9. Amount maximum. So maknanya bila awak nampak perkataan maksimum ni menunjukkan itulah yang paling mahal. Tak boleh mahal lagi daripada tu. Yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah 100. Bermakna 100 je duit yang dia ada kat tangan dia. So tak boleh lebih lah daripada 100. Jadi dia minta wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. So kena anggap dululah X dengan Y. So kat sini katakanlah kita anggap buku rujukan adalah X dan buku latihan adalah Y. Jadi kita kena darabkan dia 14, berapa buku kita tak tahu dia beli, tambah dengan buku latihan mesti kurang daripada atau sama dengan 100. Kenapa ada tanda sama dengan kat sini? Sebab duit dia ada ngam-ngam 100 kan. So boleh 100 ataupun kurang daripada 100. So macam tu cara kita keluarkan maklumat daripada soalan tu. Faham tak? Faham. Tahu tak kenapa darab? Sebab dia bagi sebuah buku kan. Jadi maknanya katakanlah 14 darab 1 buku rujukan tambah darab 1 buku latihan. So baru berapa? Baru RM23. So sebab tu dia kena darab berapa kali buku rujukan yang dia beli tu. Jelas tak contoh 1? Jelas. Okey, cikgu teruskan contoh 2. Okey, dia kata Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik. So kita ada poster matematik untuk digantungkan di bilik matematik. Dia beri harga sekeping poster kecil. So poster matematik yang kecil adalah RM12.50, manakala harga sekeping poster yang besar, poster matematik yang besar RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada sekolah. Bermakna duit sekolah cuma ada 150 je. Jadi bermakna awak kena kurang lah kena kurang daripada 150 atau sama dengan 150. So awak boleh buat 250. Ini kita samakan dengan X, ini kita samakan dengan Y. So 250X tambah 18.5Y kurang daripada 150. Tapi untuk ketaksamaan linear, dia tak boleh dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita kena tukar dalam bentuk pecahan. So 12.5 kalau tak tahu dia dalam perpuluhan berapa, dalam pecahan berapa, kita boleh je tekan dekat kalkulator dan kita tukarkan dia menjadi pecahan lah. Terus tukar jadi pecahan tak wajar. So 25/2. Sama juga dengan 18.5
Ni, so kita tekan shift, kita tekan ni, kita dapatlah 37/2. So kat sini 25/2 X tambah 37/2 Y. 150. So kalau kita tak nak nampak sebab kita tak nak nampak pecahan, kita boleh je darabkan semua sekali dengan 2 supaya 2 tu terhapus. So 2 darab dekat sini kita dapat 25X, 2 darab dekat sini kita dapat 37Y, 2 darab kat sini kita dapat 300. Jelas tak? Jelas. Okay, kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu nak try pula korang. Cikgu nak tanya Syaurah. Okay, cikgu nak tanya Syaurah. Okay, Syaurah. 1A. Wakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Okay, Syaurah baca 1A, Syaurah. Okay, Syaurah tak boleh cakap. Boleh cikgu. Okay, baca Syaurah. Puan Linda Lim ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Diberi harga sekilo ikan tenggiri ialah RM25. So, awak nak keluarkan macam mana ni? T. Sama dengan 25. RM25 dan harga sekilo udang RM45. So, nak tulis apa ni? Huruf apa awak nak tulis? U. U sama dengan 45. Okey, teruskan. Puan Linda Lim ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. Okey, so ini kita jadikan X, ini kita jadikan Y. So awak punya persamaan adalah 25 dan kurangan X tambah 45Y. Sama dengan apa tanda tu? Sama dengan ataupun kurang. Kurang atau sama dengan? Kurang atau sama dengan 250. Oh, okey, bagus. Yang lain saya faham tak? Okey, cikgu try satu. Cikgu nak panggil Muaz. Muaz faham Muaz? Muaz boleh cakap kan Muaz? Boleh kok. Okey, Muaz jawab 1D. Baca soalan 1D Muaz. Puan Yati menjual nasi lemak. Harga jualan sebungkus nasi lemak telur ialah RM1.50. Okey, nak tulis nak tulis apa kat sini? T. Okey, sama dengan? RM1.50. Okey, teruskan. Dan sebungkus nasi lemak ayam ialah RM3.50. So nak tulis apa sini? RM3.50. Okey. RM3.50. Jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi 120 untuk mendapatkan keuntungan minimum. Okey. Jadi ini kita jadikan X, ini kita jadikan Y. So awak punya persamaan? RM1.50 tambah dengan RM3.50Y. Okey. Apa maksud dia perlu melebihi 120? Maksudnya kena lagi besar. Betul. So lebih besar? 120. Okey. Okey. Tapi boleh tu kita kena jadikan di dalam Pecahan. pecahan dulu. Okey, tukar dia jadi pecahan. 3/2X. Okey. Tambah 7/2Y. okey. Besar dari 120. Lepas tu apa kita buat? Lepas tu Macam mana apakan pecahan tu? Sekejap. Tak ingat. Darab semua dengan 2. Sebab 2 ni dia punya pembawah kan. So kalau awak darabkan 2, jadi 2 tu akan hilang lah nanti. Faham? Okay, so 2 darab sini ada lagi tak 2? Ada lagi tak? Kena darab. Kalau awak darab kan dia jadi macam ni lah. 2 darab 3/2. So 2 tu dah tak ada lah.
Okay, so dapat jawapan berapa kat sini? 200 Eh, 3x okay, lepas tu ni dah kat sini. tambah 7y lebih daripada 240. Okay, bagus. Bagus, Mas. Okay. Yang lain macam mana faham? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Cikgu teruskan sebab dah tak ada orang tanya. Okey, dia kata kat sini bagaimanakah anda menentusahkan konjektor titik dalam satu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. So, masa awak di kata satu, awak belajar macam mana awak nak buat ni. Kita belajar dalam ketaksamaan linear. So, awak belajar macam mana nak buat X lebih besar daripada satu menggunakan garis nombor. So, sekarang masa awak berada di tingkatan 4, awak belajar macam mana nak lorekkan dalam satah Cartesian. So macam inilah cara kita nak lorek dalam satah Cartesian kita. Bermula dengan nombor 1. So kalau dia lebih, kita akan ambil lebih besar bersatu lah kat sini. Macam tu cara kita lorekkan dia. Okey, rajah 3 menunjukkan 3 jenis rantau yang terhasil pada satah Cartesian apabila satu garis lurus dilukis. So kalau awak ada satu garisan, katakanlah contohlah persamaan itu adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Kalau simbolnya lebih besar, kita akan lorek dekat bahagian atas dia. Warna pink ni lah. Kalau simbol dia kecil, kita akan lorek bahagian bawah dia. Sama lah macam ni. Kalau dia lebih besar, kita lorek bahagian atas. Kalau kecil, kita akan lorek bahagian bawah. Okay. Sama juga kat sini. Cuma yang keliru sikit bila dia kiri kanan macam ni. So kalau Y lebih besar daripada X lebih besar daripada 5, negatif 1 katakan. So sebelah kanan dia lebih besar, sebelah kiri kecil. Okay, kita teruskan contoh 3. Kita baca dulu hasil daripada rangsangan minda ni. Dia kata semua titik berada pada garis lurus memuaskan persamaan. Semua titik berada di rantau atas. Kalau dia lebih besar, dia akan berada dekat rantau atas. Kalau dia kurang, dia akan berada di rantau bawah ni. Macam tadi. Ni rantau atas, lebih besar, ini kecil. Ini lebih besar, ini kecil. Ini lebih besar. Ini lebih besar, ini kecil. Ini lebih besar. Ini lebih besar, ini kecil. Dia yang berbezanya bila dia dekat kanan kiri kanan je. Okey, kita teruskan contoh 3. Lukis garis lurus Y dan plotkan titik. Tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi. Okay, so cikgu nak buat daripada ni. Okay, so kita ada sekejap ya. Okay. So cikgu ada titik, kita plot dulu kat sini. Oh, kita kena yang pertama dia suruh minta plotkan titik ini. Tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi persamaan ini atau ini. Okey. So, yang pertama kita kena cari dulu kita punya koordinat. So, macam mana nak cari koordinat? Kita kena ada x, y kita lah. Kita ada x, y dan untuk persamaan linear biasa macam ni, y sama dengan
Negatif 2x tambah 6. Cikgu suka kalau awak letak kosong, y dia kosong. Bila dia persamaan ada y equal to mx plus c, senang lagi kalau kita letak kosong-kosong. So, kalau x dia kosong, kita gantikan y sama dengan negatif 2 darab kosong tambah 6. So, y awak adalah 6. Kalau kita ganti y kita kosong pula, so, ni pindah sini, negatif 6 sama dengan negatif 2x, x sama dengan 3. So, kat sini 3. So, kita letaklah kita punya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini 1, 2, 3. Okay. So, cikgu cikgu plotkan dulu cikgu punya titik tu. Cikgu dah plot 1, 0, 3, satu lagi 3, 0, satu lagi 0, 6. Cara awak nak plot titik dan garis boleh faham yang tu? Langkah yang pertama untuk buat koordinat bagi persamaan tu boleh Cikgu kenapa kosong? Cikgu letak kosong. Kenapa cikgu letak kosong? Sebab cikgu nak mudahkan untuk buat graf ni. So, kalau macam cikgu letak 1 pun tak ada masalah. Cikgu letak 1, katakanlah kan cikgu nak letak 1 kan. Kalau sebab nak mudah untuk persamaan macam ni, kita letak x kosong, y kosong. Terus kita akan dapat satu garis lurus yang betul lah. Oh. Boleh? Boleh. Okay, so soalan minta plotkan titik 1, negatif 2. Sekejap ya. Soalan minta plot titik 1, negatif 2. Okay, 1, negatif 2 dekat sini. Okay, lepas tu ni titik A. 4, negatif 2. 4, negatif 2 dekat sini. Lepas tu 0, 1, ni titik B. 0, 1, ni titik C. Lepas tu 1, 4, titik D. Lepas tu 4, 3. 4, 3, titik E. Lepas tu 2, 6. 2, 6, titik salah. 2, 6, titik F. Okay, so kalau dia sama dengan bermakna, okay. Sekejap ya. Y sama dengan negatif 2x tambah 6. Kalau dia sama dengan, bermakna titik itu berada di atas graf tu. So, titik yang berada ke atas graf adalah titik apa? Cikgu salah plot titik D ni. Titik yang berada di atas graf adalah titik apa yang cikgu letak huruf ni? F. F. Yang berada di atas graf. Kalau sama dengan tu dia berada di atas graf. Titik apa? Kita ada titik A, B, C, D, E, F. So, kalau dia memenuhi Y sama dengan negatif 2X tambah 6, titik itu sama dengan tu, dia titik itu berada di atas graf awak. Ni graf awak. Titik itu berada di atas graf. Titik apa yang berada di atas graf? D. Okey, D lagi? B. D dengan B. Okey, kalau Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6, berada di bahagian atas graf. Ni graf awak, dia berada dekat bahagian atas. Ni graf awak, dia berada di bahagian atas. Titik mana? F. F lagi? E. Okay. Y kurang daripada negatif 2X tambah 6, dia berada dekat bahagian bawah.
titik A. A, C. Betul kan? Dari dekat ni graf awak. Titik A dan C berada di bawah graf. Boleh jelas? Siapa yang tak faham? Faham tak? Kenapa tak jawab? Macam mana cikgu nak tahu faham ke tidak kalau korang tak jawab? Faham cikgu. Okey, boleh. Okey, ini kalau kita nak tengok menggunakan graf. Macam mana pula kalau kita buat tanpa graf? Okey, dia kata diberi persamaan linear y sama dengan negatif 3x tambah 6. Tanpa melukis graf, tentukan sama ada titik yang diberi memuaskan. Okey. Okey, yang pertama soalan minta titik 2, 5. So untuk kita nak tahu dia memuaskan mana satu, sama dengan ke, lebih besar ke, kurang ke, kita kena masukkan titik ini ke dalam persamaan kita ni. So cikgu gantikan kita punya y adalah 5, kita punya x adalah 2. So cikgu gantikan kat situ. Y cikgu 5, negatif 3 darab 2 tambah 6. So 5 sama dengan negatif 1 tambah 6. Negatif 6 tambah 6 jawapan dia kosong. So adakah dia sama dengan kosong? Tak kan? 5 ni tak sama dengan kosong. Jadi sebenarnya 5 ni adalah lebih besar daripada kosong. Bermakna titik ini adalah memenuhi persamaan y lebih besar negatif 3x tambah 6. Jelas tak? Jelas. Okey, B pula. Kita ada titik 1, 2. Sama macam tadi, kita gantikan 2 masuk dalam persamaan ni 2 sama dengan negatif 3 darab 1 tambah 6. Okey, 2 negatif 3 tambah 6. So jawapan 3 kan? Adakah 2 sama dengan 3? Tak kan? 2 kurang daripada 3. Bermakna dia memenuhi persamaan y kurang negatif 3x tambah 6. Jelas tak B? Boleh Ulang balik yang mana satu yang ulang? B. B. Okey, cikgu gantikan ni dalam persamaan kan y sama dengan negatif 3x tambah 6. So tempat y cikgu ganti kat tempat y. Tempat x cikgu ganti dekat tempat x. So tu yang cikgu letak 2 sama dengan negatif 1. Negatif 3 darab 1 tambah 6. So negatif 3 tambah 6 jawapan dia adalah 3. So 2 ni kan mula-mula kan sama dengan kan tadi. Mula-mula kan sama dengan tadi. So 2 ni bukan sama dengan 3 kan. Jadi 2 ni adalah kurang daripada 3 sebenarnya. Jadi persamaan dia memenuhi persamaan yang ada simbol kurang ni lah. Jadi y kurang daripada negatif 3x tambah 6. Jelas tak? Jelas. Faham Okay, so cikgu buat balik. Y sama dengan negatif 3x tambah 6. So titik awak adalah negatif 1, 9. So macam biasa tadi kita gantikan y dekat tempat y. So 9 sama dengan negatif 1 kita ganti kat tempat x. So negatif 3 darab negatif 1 tambah 6. So 9 kat sini negatif 3 darab negatif 1, 3 tambah 6 dapat 9. So dia sama kan? So dia memenuhi persamaan y sama dengan negatif 3x tambah 6. Faham tak C ni? Faham. Okey, D pula sama macam tadi. Cikgu gantikan titik 08. So y 8 sama dengan 0 negatif 3 darab 0 tambah 6. So 0 tambah 6, 6 lah. Jadi sebenarnya 8 tu adalah lebih besar daripada 6. So dia memenuhi persamaan y lebih besar negatif 3x tambah 6. Faham? Faham. Okey.
cikgu tunjuk satu lagi. Nanti korang boleh buat dekat korang punya buku lah. Buku kerja ya. Okey, cikgu buat persamaan. Okey, ingat tak bila kita nak buat persamaan, apa kita kena buat dulu? Buat apa? Buat apa? Koordinat. Buat koordinat dulu. So, kita ada titik X, Y. Awak letak je kosong-kosong. Mudah awak nak buat nanti. Okay? So, kalau tak nak buat kosong-kosong pun awak boleh buat titik yang mudah ikut awak lah. Dia tak kisah mana-mana titik sebenarnya. Tapi lebih mudah kosong-kosong lah. Jadi, cikgu gantikan X tu kosong, Y sama dengan 2/3. X tu cikgu gantikan kosong, tolak 2. So, dapat Y cikgu adalah -2. Manakala cikgu gantikan Y kosong pula. Kosong sama dengan 2/3 X tolak 2. So 2 pindah kat sini. Jadi 2 sama dengan 2/3. 2/3 X. 3 darab dekat sana. 2 darab 3, 6 sama dengan 2X. Ini hubungan darab. Bawa sebelah jadi bahagi. So 6/2 sama dengan X. So, X sama dengan 3. Okay, so kalau X kosong, jawapan Y -2. Kalau X sama dengan 3, jawapannya Y kosong, X sama dengan 3. Okay, langkah yang pertama faham tak? Faham. Okay, langkah yang kedua, kita plot lah titik ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kat sini -1, -2, -3. Okay. So cikgu plot kosong, -2. Kosong -2 dekat sini. Lepas tu 3 kosong dekat sini. So cikgu ambil pembaris cikgu. Okay. Okay, so itulah kita punya graf. So cikgu plotkan titik yang dia bagi ni 3, 1. So 3, 1 dekat sini. Itu titik A. Lepas tu 2, -2. 2, -2 dekat sini. Itu titik B. Lepas tu 1.5, -1. 1.5, -1 dekat sini. Itu titik C. Lepas tu 3, -2. 3, -2. Titik D. Dan 1, -1. Titik E. Okay. So, Y sama dengan 2X, 2/3 X tolak 2. Okay, mana satu titik yang memenuhi persamaan Y sama dengan 2/3 X tolak 2? Ada tak? Dan titik A sampai E ni ada tak yang memenuhi? Y sama dengan 2/3 X tolak 2. Tak ada. Tak ada langsung kan? So kita teruskan, ini tak ada. Y lebih besar daripada 2/3 X tolak 2. Titik mana? A. A lagi. A lagi. C. Lagi. E. Okey, bagus. Y kurang daripada 2/3 X tolak 2. So, awak punya tu jawapan awak. B. B lagi.
D. Okey, faham tak? Faham. Oh, faham. Ada soalan nak tanya? Sebab ini kan kat atas kan, kalau dia lebih besar, kita akan ambil ini graf awak, kita akan ambil titik yang berada di bahagian atas. Kalau dia kurang, ini graf awak, kita akan ambil titik yang berada di bahagian bawah. Untuk sama dengan, kita kena ambil titik yang betul-betul berada di atas garisan. Tapi masalahnya tak ada langsung kan titik atas garisan ni. So tak adalah yang memenuhi persamaan Y sama dengan 2/3X tolak 2. Jelas? Cikgu, Haa? boleh tak cikgu ulang langkah koordinat tu? Untuk koordinat ni awak letak je terus, awak buat ni kan. Awak terus je letak X, Y, lepas tu awak letak kosong dekat X, kosong dekat Y. So kita gantikan je lah. Mula-mula ni awak punya persamaan 2/3X tolak 2. So X ni kita gantikan kosong dulu. So jadi Y sama dengan 2/3 kosong tolak 2. So Y awak adalah nilainya -2. So bila X kosong, Cikgu. Y -2. Cikgu, ni untuk garis lurus Y kita kira ni. Untuk dapatkan garis ni. Oh, okey. Faham? Yang ni faham macam mana nak dapatkan titik ni? 3 dengan Teruskan 2. cikgu yang tadi. Teruskan yang tu. Okey. Yang ni boleh. Y sama dengan 2 dah dapat kan? Kita ganti X sama kosong. Boleh. Lepas tu kita gantikan Y sama kosong pula. So masih lagi persamaan sama. Y sama dengan 2/3X tolak 2. So Y ni pula kita gantikan kosong. So kosong sama dengan 2/3X tolak 2. So kita pindahkan -2 macam biasa. -2 pindah jadi positif. 2/3X. So ini 3 ni bahagi bawah sebelah jadi darab. Ataupun awak boleh je 2/3 ni adalah hubungan ni darab kan. So boleh je tekan kalkulator. 2 bahagi dengan 2/3. So dapat juga jawapan 3. Terus bahagikan dapat X tu 3. So titik 2 titik ni lah yang kita plot. Kita dapatkan graf ini dulu. Baru kita boleh tentukan. Apa? Kenapa Y tu gantikan kepada kosong? Itu yang cikgu cakap tadi. Sebenarnya awak nak ganti titik mana-mana pun tak ada masalah. Awak nak ganti titik, katakanlah awak nak ganti titik X, Y kan. Awak ganti titik 1, lepas tu titik 2. Dapatkan Y dia berapa, pas awak plot titik awak tu pun dapat macam ni lah. Katakanlah 1 kan. Kita buat 1 kat sini. So Y sama dengan 2/3 darab 1 tolak 2. So kena dapatkan berapa lah. So kita plotkan. Kalau X dia 1 berapa macam tu. Sepatutnya dia dapat kalau sini 2/3 tolak 2. Dia dapat 4/3 lah. 2/3 tolak 2. So dapat negatif 4/3. Sebab tu lah kat sini nampak. Ni 1 negatif 4/3 kat sini. So sebenarnya awak nak buat titik mana-mana pun tak kisah, sama je. Cuma bezanya kalau awak buat kosong-kosong macam ni dia senang. Terus dapat pitasan X, pitasan Y, terus kita boleh garis lah. Sebab kalau kita buat titik dekat sangat kan kita tak tahu nak macam ni. Macam nak cakap. Katakan macam ni kan. Katalah awak ada titik, contohlah awak buat titik macam ni je awak punya titik. So awak tak tahu macam macam tu, faham tak? Kita tak tahu macam ni ke, dia macam ni ke, dia macam ni ke. Faham? Tapi kalau kita buat kosong-kosong, kita dah tahu mesti macam ni. Tapi dia tak kisah pun, ikut awak lah. Awak nak buat titik mana-mana tak kisah. Yang penting nak buat titik tu ada 3 ke, nak buat titik tu ada 2 ke, tak kisah. Yang penting mesti ada titik dan boleh digaris. Jelas tak? Tapi kalau cikgu selalunya akan buat titik kosong-kosong macam ni lah. Titik X kosong, Y kosong. Untuk dapatkan pitasan X dengan pitasan Y dia. Jelas tak? Jelas. Yang tanya tu faham? Faham. Okay.
So cikgu sikit lagi, cikgu buat yang ni. Bagaimanakah anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan? Okey, kita terus kepada contoh lah. Senang. Dia kata lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. So ini lebih besar kan? So garisan warna dot-dot merah ni adalah awak punya garisan. So kalau kata lebih besar, so inilah kawasan awak, graf awak. Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, ini warna merah ni adalah garisan awak. Kalau dia ada tanda sama dengan, garisan awak akan garisan terus. Kalau dia tak ada tanda sama dengan, garisan tu akan jadi garisan putus-putus. Boleh So kawasan ni kurang bermakna ini graf awak kita akan ambil kawasan yang di bawah graf. So inilah. Okey, sama juga ini kurang. So kita akan ambil yang berada di bawah. Boleh? Boleh. Okey, kat atas ni pula. Okey. Y lebih besar. So kita ini graf awak, kita akan ambil yang berada di atas dia. Kat sinilah. Ini lebih besar. So kita akan ambil yang berada sebelah kanan dia. Ini lebih besar, kita akan ambil yang berada di atas dia. Okey. So itulah jawapan dia. Betul kan? Sama macam cikgu bagi jalan jawapan dia. Bawah. Faham? Faham. Okey. Contoh 6 pula. Lukis graf dan lorek rantau. Sama macam tadi kita nak lukis. Kita buat ni, kita punya persamaan. Kita cari dulu titik. Tengok. Dekat sini. Dia letak negatif 2 dengan 2. So ikutlah awak nak letak titik mana-mana. Tapi cikgu memang lebih suka buat kosong-kosong. Supaya mudah. So kita dah plot titik. Lepas tu kita lorek lah kawasan yang dia nak. Ada soalan tak nak tanya? Faham? Faham tak? Lepas kita plot, kita garis, dua titik yang kita dapat tu, kita garis, kemudian kita tengok soalan minta apa, soalan minta kurang. Jadi kita akan plot dia, kita akan lorek yang kawasan yang kurang. Faham? Faham. Faham. Tak? Siapa yang kata tak? Faham. Kau faham. Okey. So cuma satu je. Kalau ada dalam samaan tu, kalau yang lain semua Y sebagai perkara rumus. Y sebagai perkara rumus. Ni Y sebagai perkara rumus. Kalau dia kat sini macam ni kan, untuk soalan yang D. Untuk soalan D, dia X. Dia X tolak Y lebih daripada 4. Okey, awak kena singlekan Y. So, singlekan Y, X cikgu pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi negatif Y lebih besar 4 tolak X. Okey, negatif dengan Y ni hubungannya darab tau. So, bila dibawa ke sebelah, berlaku pembahagian negatif. So, Y, bila ada berlaku pembahagian negatif, simbol akan berubah. Simbol daripada dia lebih besar, dia akan jadi kurang. So bila dia ada 2X dengan Y daripada dia sebelah kiri, awak kena singlekan Y dulu. Untuk tahu sebenarnya kawasan mana yang dia nak. So Y kurang negatif 4 tambah X. So ini yang kita dapat bermakna soalan minta sebenarnya kawasan yang kurang. Sebab tu dia lorek dekat sini. Bukan kita guna yang asal tu kan. Yang asal dia lebih besar. So awak ingat dia lebih besar sebenarnya. Dan awak lorek ke atas. Salah lah. Faham tak? Faham tak? Ke apa? Faham ni? Ingat untuk yang ada dua-dua di sebelah kiri yang tak ada Y mesti jadi dia punya perkara rumus. Untuk tahu kat mana kawasan sebenarnya. Boleh?
Boleh. Okey, so kalau boleh, cikgu dah habis 6.1, jadi cikgu nak bagi kerja dekat buku kerja awak, muka surat. Sekejap ya. (97) sehingga 99. Ini kerja awak ya. Okey, so kita dah habis. Ada soalan nak tanya sebelum cikgu habiskan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu nak rumuskan balik. Bukan cikgu nak rumuskan, cikgu nak awak rumuskan. Cikgu nak panggil Akila. Akila boleh cakap Akila? Boleh cikgu. Letak samaan. Okey. So hari ni kita belajar apa ketak samaan ni? Awak cakap je apa yang awak faham hari ni. Akila? Ya cikgu. Apa yang awak faham hari ni? Tentang ketak samaan ni. Apa-apa je boleh. Cara nak buat koordinat. Okey, macam mana awak nak buat koordinat? Macam cikgu ajar tu buat yang kosong-kosong dulu. Nak cari koordinat. Kita letak X kosong, Y kosong. Okey, lepas tu? Lepas tu nombor yang diberi tu kita wakilkan. So X tu kita wakilkan dengan nombor yang dibagi tu. X tu kita wakilkan dengan nombor yang dibagi. Tak faham. Kalau dia ada bagi soalan, kita buat Y dulu. Oh, Dia Y, lepas tu kita rumuskan. Macam mana? Oh, okey faham. Ada soalan, lepas tu kita wakilkan. Contoh kita ada A, lepas tu berapa nilai dia, lepas tu kita wakilkan dengan X. Macam tu. So contoh B, ni berapa nilai dia, kita wakilkan dengan Y. Macam tu ke maksud awak? Okey, lagi? Macam mana kita nak tahu dia memuaskan ketaksamaan tu? Macam kita nak tahu contohnya Y sama dengan 2X tambah 2, Y lebih daripada 2X tambah 2, Y kurang daripada 2X tambah 2. Sekiranya kita ada titik, macam mana kita nak tahu dia memuaskan antara ketiga-tiga ni? kalau ada titik tu kita kena tukarkan jadi pecahan dulu. Lepas tu Contoh lah tak masuk cikgu. Contoh kalau ada macam ni lah contoh ini graf awak. So awak ada titik A, B, C, D, E, F. So macam mana satu yang yang memuaskan persamaan, ketaksamaan persamaan sama dengan ke, lebih besar ke, kurang. Macam mana kita nak tahu? kalau yang sama dengan tu dia ada dekat garisan tu. Okey, bagus. Lepas tu Kalau yang kalau lebih dia lebih besar? tu dia dekat atas. Dia di atas apa? Atas Graf. Atas graf. Kalau dekat bawah ni? Atas graf. Kalau yang kecil tu dia kat bawah graf. Okey. Kalau yang tak sama. Kalau lebih kecil. Okey, satu lagi, macam mana kita nak tahu kalau kita tanpa menggunakan graf macam ni? Katakan persamaan awak adalah 2x tambah 2, so cikgu nak tahu 2, 1 ni dia sama dengan ke, dia lebih ke, dia kurang? Apa kita nak buat?
kita wakilkan X tu dengan nombor tu. Maksudnya ganti masuk titik ni ke dalam persamaan nilai kan, X dengan Y ni. So kalau cikgu gantikan sekarang 1 sama dengan 2 darab 2 tambah 2. So sekarang 1 kat sini dapat 6. Dia sama dengan ke lebih ke kurang? Dia 1 kurang daripada 6. Okay. So persamaan dia memenuhi persamaan Y kurang 2X tambah 2. Okay, bagus. Okay, yang lain macam mana, faham? Faham. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak